Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda telah berjaya menyiapkan dan sedang melaksanakan beberapa projek meskipun berdepan pelbagai cabaran. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugahambas berkata, 3 projek jalan telah berjaya disiapkan, 17 projek sedang dalam pembinaan, 9 projek berada di bawah peringkat reka bentuk terperinci dan 21 projek termasuk 19 projek bekalan air dijangka akan ditender tidak lama lagi. Despite the challenges, Rekoda has managed to implement the project as follows. 3 projects have been completed, 17 projects are under construction, 9 projects are under detailed design stage. A total of 21 projects, including 19 water supply projects, are expected to be tendered out soon. Beliau berkata demikian dalam sidang media Highland Development Agency HDA di Miri pada Isnin. Katanya Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg telah memperuntukkan dana sebanyak 1.5 bilion ringgit kepada Rekoda untuk melaksanakan projek berimpak tinggi di kawasan seperti Bario, Mulu dan Long Lama yang meliputi 18,463 km persegi. Beliau yang juga pengerusi HDA turut memberitahu inisiatif yang telah diberikan Rekoda kepada kontraktor bagi menyiapkan projek yang belum siap dan mengalami masalah. There is, for the project that have problem, Rekoda have taken various intervention to ensure the project will be completed in the remaining time, in line with the government initiative, such as giving EOT and waiver of LED, reducing minimum interim payment, as well as using the latest variation of price, which was approved by the cabinet last cabinet meeting. Ujarnya kesemua projek infrastruktur ini akan meletakkan asas untuk Rekoda melaksanakan pelbagai program sosioekonomi bagi meningkatkan pendapatan dan sara hidup masyarakat luar bandar di kawasan HDA. Dalam perkembangan sama, Datuk Ahmad Douglas mengumumkan pelantikan Unimas Holdings Sdn Berhad sebagai perunding untuk membangunkan Pelan Pembangunan Sosioekonomi SEDP 2022-2026 untuk HDA. The main objective of ACDP is to identify opportunities for people to participate in the socio-economic activities with greater private sector investment and involvement for economic growth in short, medium, mid and long term within HDA area. In other words, katanya lagi, Rekoda komited untuk membangunkan lebih ramai usahawan luar bandar menerusi pelaksanaan 52 projek sosioekonomi berpotensi yang telah dikenal pasti merangkumi kluster ekopelancongan, pertanian, perhutanan dan aquakultur. Laporan selanjutnya. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sedang membangunkan Kertas Putih Kesihatan HWP untuk merangka hala tuju jangka masa panjang sistem kesihatan negara yang mempan. Pembangunan Kertas Putih Kesihatan juga merupakan satu perancangan komprehensif dan menyeluruh perlu dibentuk supaya kesejahteraan keluarga Malaysia kekal utuh pada masa hadapan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, ini sebabnya beliau memilih untuk mengadakan sesi town hall di Sarawak bagi mengumpul pandangan mereka yang terlibat dalam bidang penjagaan kesihatan. So that's why this is the right time for us to say, if you thank the public healthcare system for saving this country from the pandemic, then show us your love. Pay up. Give us the investment that we need to make this an even better public healthcare system. So we need to state the problem. And I thought to myself, okay, how do we state the problem? We need to make sure that this is bipartisan. Saya tak nak benda ni jadi sesuatu yang dibuat oleh saya. No, this is KJ's thing. No. We need bipartisan support. We need to make sure that I bring it to Parliament, it is debated, dapat persetujuan daripada semua pihak. Sebab manalah tahu
Ya, bila dah ada pilihan raya, mungkin ada menteri kesihatan yang baru, mungkin ada kerajaan yang lain. Kalau dia tak percaya kepada kertas putih ni, then we have to start all over again. And by then, COVID is a distant memory. Nobody's going to remember about public healthcare anymore. So why not strike while the iron is hot? Why not say, okay, since you are talking about healthcare since COVID, this is what we need post-COVID. This is what we need to make sure our hospitals are well-staffed. Our primary healthcare clinics are well-staffed. And this is what we want now. Beliau berkata demikian pada sesi Town Hall pemanggunan kertas putih kesihatan bertempat di Auditorium Hospital Umum Sarawak HUS Kuching pada Isnin. Dalam pada itu, sesi Town Hall yang diadakan itu antara lain bertujuan mendapatkan pandangan serta cadangan penambahbaikan daripada orang ramai dan stakeholders berkaitan. Menurut Khairil lagi, HWP juga berhasrat membuktikan sistem penjagaan kesihatan pada masa hadapan dengan memberi tumpuan kepada beberapa bidang utama dan akan dibentangkan di Parlimen pada November tahun ini. Untuk rekod, Sarawak merupakan negeri pertama melaksanakan sesi Town Hall HWP di Malaysia. Ke perkembangan berikut. Timbalan Primer Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan telah menghadiri mesyuarat Sustainability Development Goal yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Putrajaya pada Isnin. Datuk Ahmad Awang Tengah mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg di mana mesyuarat itu turut dihadiri wakil-wakil kerajaan negeri. Dalam mesyuarat itu, Perdana Menteri memberitahu Malaysia komited untuk membangunkan sektor airnya secara mampan sejajar dengan matlamat pembangunan lestari SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Katanya Malaysia adalah antara negara yang komited terhadap objektif SDG yang diterima pakai oleh PBB pada September 2015 untuk dipenuhi menjelang 2030. Beralih dengan laporan di Miri. Taman Negara Niah merupakan tempat tinggalan sejarah yang mempunyai tapak arkeologi sangat penting di Asia Tenggara. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg adalah menjadi tanggungjawab setiap rakyat bersama memelihara, mengekal dan memulih Taman Negara Niah serta berkongsi dengan dunia perkembangan sejarah manusia dunia. Bercakap dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah semasa merasmikan International Conference on Niah National Park for World Heritage Site nomination di Miri pada Isnin, Premier Sarawak berkata Sarawak meletakkan keutamaan untuk menjadikan Taman Warisan Dunia UNESCO. This is the reason why Sarawak places a high priority on getting Niah National Park to the UNESCO World Heritage Site list, as this designation can significantly increases the awareness among general public and related organizations, which will do wonders for heritage, appreciation, education, creativity, and nation building. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari yakin pengiktirafan Taman Negara Niah sebagai tapak warisan dunia adalah tepat pada masanya dalam melindungi khazanah yang ada di Taman Negara tersebut. As the Premier of Sarawak, I'm sure that the designating of Niah National Park as a World Heritage Site is a timely initiative that would further strengthen the state's capacity in heritage protection and the development of world-class conservation practices. Katanya lagi terdapat kepelbagaian biologi unik dilindungi di bawah Ordinan Taman Negara dan Rizab Alam Semula Jadi 1998 dan Ordinan Pelindungan Hidupan Liar 1998, manakala warisan budaya dilindungi Ordinan Warisan Sarawak 2019 yang telah dilaksanakan baru-baru ini. Masih dengan laporan di Miri. Pasukan Pengkalan Bersatu telah dinobatkan Raja Sungai Regata Niah 2022 yang melabuhkan tirai di waterfront Sepupuk Niah pada Ahad.
Kejayaan itu membolehkan mereka membawa pulang Piala Raja Sungai dan wang tunai berjumlah RM10,000. Sebanyak 229 penyertaan telah direkodkan sepanjang Regatania 2022 yang mempertandingkan acara Lumba Kayu, Engine Boat, Pump Ski dan Pump Boat. Sementara itu, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Runi Utom berkata, acara regata ini amat membantu dalam mempromosikan kawasan Nia yang mempunyai banyak tarikan pelancong. Berucap semasa menangguhkan program itu, beliau berkata kawasan Nia mempunyai banyak produk pelancongan seperti pestisida pantai serta gua Nia dan ia perlu dikembangkan bagi menaikkan ekonomi penduduk setempat. Lebih 5,000 penduduk telah memanjiri Regata Nia 2022 di waterfront Sepupuk Nia sepanjang 3 hari berlangsungnya regata ini. Hadasama Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Rozi Yunus, Ahli Parlimen Sibuti merangkap penaung Regata Nia 2022, Lukan Nisman Awang Sauni, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Dr. Ripin Lamat, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Syarkawi Suhaili dan Pegawai Daerah Subis selaku pengerusi Regata Nia 2022, Nolila Ulis. Keperkembangan berikut. Seminar Pengurusan Strata dan Penyelenggaraan Sarawak bakal diadakan buat kali kedua pada 12 hingga 13 September depan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Michael Tian Ming Ti memberitahu ia susulan sambutan menggalakkan diberikan terhadap edisi pertama seminar itu pada Selasa. Michael berkata atas permintaan ramai seminar itu akan diadakan lagi di mana sebanyak 220 penyertaan akan dibuka kepada orang yang berminat. Beliau berkata demikian semasa merasmikan majlis penutupan seminar pengurusan strata dan penyelenggaraan Sarawak di Pusat Konvensyen Bumi Kuching pada Selasa. Tambah mereka lagi, seminar itu merupakan inisiatif Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak dengan kerjasama Sarawak Housing and Real Estate Developer Association dan Jabatan Tanah dan Survey Sarawak bagi membimbing peserta berkenaan peruntukan berkaitan Ordinan Pengurusan Strata 2019. Peraturan Strata Pengurusan dan Penyelenggaraan 2022 dan Ordinan Strata Gelaran Subsidiari 2019 yang berkuat kuasa awal tahun ini. Dalam pada itu, ujarnya seminar itu juga dapat menyediakan peserta dengan maklumat yang boleh dipercayai, mengurangkan spekulasi dan ketidakpastian dalam proses serta mempromosikan keberkesanan prosedur pentadbiran dalam setiap pembangunan strata. Di Meradung pula, pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam usaha menyediakan kemudahan terbaik demi kesejahteraan penduduk di Rumah Panjang. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradung, Datuk Ding Kuang Hing menjelaskan, Kerajaan Sarawak menyediakan dana yang besar melalui projek RTP untuk menaik taraf infrastruktur asas di rumah-rumah panjang termasuk di daerah Meradung. Berucap dalam upacara ringkas penyerahan tapak projek RTP Dun Meradung pada Isnin, Datuk Ding memuji agensi pelaksana seperti Jabatan Kerja Raya Bahagian Sarike kerana sentiasa bertindak tegas memantau kerja-kerja yang dijalankan kontraktor. Pada masa yang sama, beliau mahu pemimpin masyarakat termasuk tuan rumah dan jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung supaya memantau pelaksanaan setiap projek agar ianya berjalan lancar. Sebanyak 3 lagi projek RTP Dun Meradung diluluskan dengan butiran lengkap seperti tertera. Paparan selanjutnya. Kelab futsal PFA Odin akan terus berusaha untuk mengharumkan Sarawak dan memajukan sukan futsal. Dalam hal ini, pengurus pasukan PFA Odin, Zambia Gobel berharap kerajaan negeri dapat membantu mereka untuk memartabatkan sukan futsal selain mengharumkan nama Sarawak di arena kebangsaan. Dan kita memerlukan bantuan yang sewajarnya daripada kerajaan negeri. Kami mengharapkan bantuan tersebut agar senang dan memudahkan pihak pengurusan kami menjalankan
pengurusan semasa berada di Selangor pada 9 hari bulan kelak. Dan kita pun macam ni sekalipun kita akan pergi pada 8 hari bulan tu, ada bantuan ataupun saya ada bantuan, kita tetap pergi berjuang untuk mengharumkan nama Sarawak dan mengangkatkan martabat bola futsal di Semenanjung pada 8 hari bulan, insya-Allah. Beliau berkata demikian dalam sidang media PFA Odin bawah 12 dan 16 tahun mewakili Sarawak di kejohanan Milo Hidup Bola 2022 di Selangor bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Tupung Kuching pada Isnin. Sementara itu, Presiden Kelab Futsal PFA Odin Hamzah Ismail menjelaskan Kuching amat memerlukan kemudahan futsal yang berkualiti. Untuk perkembangan kelab rasanya juga ada masalah sebab kami orang ada juga dana dihimpun tapi mun state government ataupun yang organisasi yang berkaitan boleh menambah dana, kami orang dapat lagi menambah baik lagi program kami orang sebab kami orang banyak program. Tiap-tiap minggu ada akademi, ada 150 pelatih, setiap kali tournament nak beri peluang player-player lain bermain. Jadi setiap kali tournament kami orang akan hantar macam under 12 kami orang hantar 4 tim, under 16 kami orang hantar 4 tim, under 19 pun sampai 2 tim. And then selepas tu pun kami orang pun hantar untuk Liga M5. Liga M5 sekali main dalam 600, pendaftaran pun 1,200. Jadi banyaklah. Actually kami orang ada banyak aktiviti. Jadi perlu je lah support daripada badan-badan yang berkaitan lah. Dalam hal itu, Ketua Jurulatih Kelab Futsal PFA Odin Muhammad Faizal Zamri berkata, pasukan itu sekali lagi meletakkan misi untuk mewakili negara di pentas Asia nanti. So kami akan bertanding di pentas kebangsaan kelab pada tarikh 9 September di Selangor, Subang. Dan kami akan berentap di seluruh negeri. Setiap negeri mewakilkan 4 pasukan iaitu kategori bawah 12 dan 16 tahun. Jadi di Siak kelak pentas yang akan memilih setiap Johan akan mewakili negeri akan mewakili Malaysia lah, untuk ke pentas seterusnya. Dengan harapannya kami berharap dan tim-tim kelab tu berharap agar dapat mewakili Malaysia sekali lagi lah. Selainnya juga berharap kelab tu untuk merealisasikan impian dan cita-cita untuk mendapat Johan di pentas kebangsaan. Ialah tujuan utama kami orang lah. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.